Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah bini'amatihi tatimmu salihat, nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمنا سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال يسبحن كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Dengan taufik dari Allah kita dapat duduk di dalam majlis ilmu dan kita dapat mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan ini menjadi amal soleh yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Bermula manusia itu antara taufik dan khazlan. Bermula arti taufik itu menolong oleh Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat ibadah, dan arti khazlan itu tiada menolong Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat ibadah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Bermula manusia itu antara taufik dan khazlan, yakni bermula pada diri manusia ni, khususnya orang yang beriman, orang Islam. Orang yang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin pada hari akhirat, yang yakin pada Allah, beriman pada rukun iman itu, iaitu akan berlaku pada diri dia tu antara taufik dan khazlan. Taufik, bermula taufik itu, arti taufik itu menolong oleh Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat ibadah. Taufik ni ataupun qadratullah ala ta'atih, kuasa Allah Ta'ala ni memberi kekuatan kepada kita dalam mengerjakan ketaatan. Itu taufik yang kita selalu dengar semua. Itu taufik. Taufik ialah Allah beri kekuatan pada kita, yang mana suatu pekerjaan ibadah yang orang lain tak mampu buat, kita dapat buat. Itu anugerah Allah. Allah hadiah kepada dia tu taufik, kuasa. Hidayah ialah merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada perbahasan ulama. Ada kadang-kadang ada disebut dalam, ada seorang ustaz tu, dia sebut dalam TV Hijrah, dia kata iaitu hidayah itu ialah kuasa atas, bila berdapat hidayah sudah tentu orang tu akan dapat mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu tidak tepat. Apa yang dibahaskan oleh para ulama iaitu hidayah dan taufik itu dia berbeza. Hidayah kita sudah tahu. Berapa ramai manusia mendapat hidayah Allah, alhamdulillah dah. Dia tahu kelebihan sembahyang tahajud, alhamdulillah. Dan dia mengakui bahawa kelebihan sembahyang tahajud, dan dia nak kerjakan sembahyang tahajud kerana dia tahu kelebihan sembahyang tahajud ataupun duha, witir dan sebagainya. Dia tahu, ataupun majlis ilmu dan sebagainya. Dia tahu dan dia akui bahawasanya besar fadilat-fadilat yang Allah Subhanahu wa taala memberitahu melalui Nabi SAW. Dia tahu, tetapi belum tentu lagi dia mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita disuruh minta dengan Allah taufik dan hidayah. Hidayah dan taufik. Bila Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, maka kita mengaku bahawasanya kelebihan beramal ibadah begini, maka alhamdulillah dah hak tu.
Tetapi bila kita beramal tu, kita tahu kelebihan sembahyang berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, kita tahu kelebihan dia, maka diri kita dapat hadir itu, maka itulah dikatakan sebagai taufik, kekuatan yang Allah beri kepada kita. Itu disebut oleh para ulama. Akan berlaku. Dan khazlan, akan berlaku juga satu lagi khazlan. Sama ada orang tu akan dapat taufik ataupun khazlan. Ada hidayah dia sudah dapat dah. Jadi hidayah Allah ni dia pecah pada dua, taufik dan khazlan. Taufik ialah dia kuasa buat ketaatan, dan erti khazlan itu tiada menolong oleh Allah akan hamba-Nya atas berbuat ibadah. Jadi dia sudah mendapat hidayah Allah, tapi dia tidak buat. Dia tahu kelebihan berzikir pada Allah begini, dia tahu kelebihan majlis ilmu begini, dia tahu kelebihan sembahyang tahajud begini, sembahyang tasbih begini, lalu dia buat, lalu dia tidak buat, maka itu dikatakan sebagai khazlan, orang yang tidak mendapat pertolongan daripada Allah untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh para ulama dalam kitab ini. Maka tiada sayugia bagi orang yang beroleh taufik itu, bahawasanya berpegang ia atas taufiknya, dan tiada takut ia akan tipunya, yakni tipu taufik itu. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan tiada sayugianya, tidak sepatutnya, tak comelnya bahawasanya orang yang sudah mendapat taufik Allah, yang Allah beri kekuatan kepada dia ni, dia berpegang kepada taufik dia tanpa dia berpegang pada pertolongan Allah. Dia nampak Allah beri taufik ni kepada dia nampak atas usaha dia, kekuatan diri dia nampak begitu. Dia tak nampak pada hakikatnya itu yang Allah yang beri taufik, pertolongan yang Allah beri pada dia ni. Itu yang disebut oleh para ulama. Al-Iman Ibnu Al-Iman Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan bahawasanya kadang-kadanya orang yang mendapat taufik Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih keji daripada orang yang khazlan, orang yang tidak dapat taufik Allah, kuasalah buat ketaatan tu. Macam mana? Iaitu Allah sudah beri taufik, kuasa, kekuatan kepada dia dapat mengerjakan ketaatan pada Allah. Tiba-tiba dengan taufik itu dia buat sifat-sifat yang tidak baik, seperti riya, bukan kerana Allah, kerana benda lain. Maka Allah di saat itu Allah beri taufik dah pada dia. Allah Ta'ala sudah beri kekuatan atas mengerjakan ketaatan pada Allah. Tiba-tiba dia kotorkan, orang panggil taufik Allah itu, kekuatan Allah atas dia mengerjakan ketaatan itu dengan sifat-sifat yang tidak baik, riya, ujub, apa lagi sifat-sifat yang mazmumah 10 tu. Maka itu lebih keji. Orang kalau buat begitu, orang yang mendapat taufik itu, kalau ada sifat-sifat hak tadi tu, lebih keji, bahkan lebih teruk daripada orang yang tidak mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut di antaranya. Sebab tu disebut di sini, sayugianya kita orang yang mendapat petunjuk Allah, taufik Allah ini, kekuatan atas mengerjakan ketaatan pada Allah ni, maka di saat itu kita kena berhati-hati sungguh. Jangan berhati-hati. Allah beri kita dapat sembahyang berjemaah, Allah kita dapat mendengar majlis ilmu, dapat mengajar ilmu dan sebagainya. Jangan, kita kena hati-hati. Jangan kita duk pegang bahawasanya ini kekuatan aku. Kalau aku tak ni tak jadi. Itu tak boleh. Itu kalau hak dunia tu tak apalah. Kita tulis banner besar, ini projek aku, ini projek ni. Tu tak apalah hak barang dunia. Ini hak akhirat ni, untuk khususiah kita mengerjakan ketaatan, jaga. Ini disebut di sini supaya kita tidak kotorkan taufik itu, iaitu kuasa Allah buat ketaatan pada kita ni, jangan kita buat kotor. Jangan barang bersih dah. Barang yang disebut oleh Imam Ghazali, talam tu bersih dah.
kita buat kotor. Tu. Ataupun ton najis tu. Kita kata kita nak masuk dalam ton najis tu sebab kita nak bersihkan ton najis tu. Maka sudah tentu tidak akan dapat bersih. Dengan sendiri kita akan jadi kotor. Maka begitulah ibaratnya disebut oleh para ulama, barang-barang bersih ini bila dikotorkan, dibuat sifat-sifat yang tidak baik, maka akan jadi kotor. Na'udzubillah min zalik. Itu disebut oleh para ulama. Dan tiada takut ia akan tipu dayanya. Jadi tidak sayu gianya. Tidak sayu gia. Dok comel kalau orang yang mendapat taufik Allah ni, dia tidak ada rasa takut. Biar kita dapat dan taufik Allah ni, biar kita rasa takut tipu daya. Maksudnya kalau kita buat ibadah, Allah beri kita kekuatan, dapat sembahyang witir, dapat sembahyang tahajud, dapat berzikir pada Allah, dapat buat ibadah ini, ibadah itu, maka kita kena hati-hati supaya kita iaitu biar ada perasaan takut. Jangan rasa tak takut langsung. Biar kita ada perasaan takut. Takut apa? Takut tipu daya tu. Tipu daya taufik, yakni kita nampak diri kita, kita tak nampak hakikat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk makam gini comel lalu. Boleh duduk makam gini comel lalu. Kita takut duduk makam yang banyak buat ibadah pada Allah, tiba-tiba kita duk nampak perbuatan kita. Kita duk nampak hakikat pertolongan Allah. Hak ni kebanyakan orang jadi babah, ahli tasawuf ke, ahli fiqh ke, ahli tauhid ke, ahli usuluddin ke, ahli tajwid ke, ahli apa-apa. Kebanyakan hak jadi babah, jadi nampak keaiban orang. Hak ni tak kena, hak sendiri disebabkan dia tidak nampak, dia tidak nampak bahawasanya dia tidak ada perasaan takut tipu daya tu. Kalau dia orang yang banyak ilmu, dia pandai mengajar dan sebagainya, dia tak rasa bimbang, tipu daya ke aku ni, kena hati-hati. Dia buat tu. Kalau dia mahir dalam bidang ni, dia tahu bahawasanya dia kena berhati-hati, biar ada perasaan takut, berhati-hati supaya dia tidak termasuk dalam golongan orang yang ditipu daya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah syaitan yang kita selalu dengar semua, syaitan bila kita nak buat ibadah, kita lawan dia juga, kita pun dia pun akan kata pergilah. Seperti mana Rasulullah SAW sebut dalam suatu hadis, yang mana syaitanu kamathalil jabalil uhudi, iaitu syaitan ni seperti bukit Uhud besar di tepi jalan, yang mana dia menghalang hakikatnya bangsa maknawiyah. Kalau kita nampak besar dia menghalang apa? Majalis ilm. Dia halang kita untuk kita pergi ke majlis ilmu. Dia halang. Tu kalau kita nampak, mesti kita nampak besar seperti bukit Jabal Uhud tu. Bukit Jabal Uhud tu, dia kita akan nampak. Tapi kita give juga, kita lawan juga. Maka syaitan kata tak apa, pergilah, baguslah. Syaitan pun suruh kita pergi. Maka di situlah syaitan, bila kita dapat mengerjakan ibadah kepada Allah, di situlah syaitan akan buat mari tipu daya. Ni sebut nampak diri, berasa hebat, berasa pandai, berasa bijak, berasa alim, berasa tu na'udzubillah. Ini dia akan mari. Penyakit ahli ibadah, penyakit ahli ilmu, dia akan mari hak begini. Hak begini dia akan mari. Na'udzubillah min zalik. Ni akan menipu dayakan. Dan tiada sayugia bagi orang yang khazlan itu bahawa putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, dan terkadang melihat jalan tidur oleh seseorang bagi seorang akan sebagai lihat yang soleh itu, iaitu istidrak daripada Allah Ta'ala, seperti katanya, aku lihat akan dikau dalam tidurku seolah-olah engkau itu daripada isi syurga. Jadi sayugianya bagi orang yang khazlan itu bahawa putus asa, iaitu sayugia jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jadi ada pun orang yang tidak mendapat petunjuk Allah ni, orang yang tidak dapat khazlan, tidak mendapat taufik Allah. Apa contoh dia ni? Dia nak sangat pergi majlis ilmu, dia nak sangat sembahyang berjemaah, dia nak sangat sembahyang tahajud,
dia nak sangat sembahyang witir, apa lagi? Banyak lagi lah hak dia nak ibadah tapi tak buat. Kadang-kadang ada halangan ni, macam-macam. Maka jangan dia kata itu ulama dalam kitab ini, jangan kita putus asa walaupun kita tidak dapat petunjuk dan taufik Allah. Di saat kawan kita dapat sembahyang berjamaah, itu Allah Ta'ala beri taufik pada dia. Tetapi kita yang tidak dapat hak begitu, hak dia taufik itu, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana ar-rahmatur wasi'. Rahmat Allah Ta'ala ni luas. Allah Ta'ala ni rahmat dia sangat luas. Maka jangan putus asa. Tak apalah. Ada yang penting ada iltizam. Tak boleh sembahyang berjamaah ataupun tak boleh pergi buat kebaikan itu, buat kebaikan ini pula. Tu biar ada iltizam. Maknanya tidak putus asa. Jangan yalah tak dapat saya nak pergi sangat buat ibadah ni, tak boleh juga. Maka jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana iaitu yang kita cerita pada pagi tadi, iaitu Imran ibn Husain. Dia dia selalu berpesan di kalangan kawan-kawan dia, orang musuh umat Islam, ketika dia hantar di Basra di Iraq. Dia selalu kata, jangan sama sekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iaitu bila kamu tidak mendapat sesuatu ibadah, kamu tak dapat, jangan putus asa. Kamu usaha lagi, ada iltizam. Banyaklah pesanan dia tu. Masa berlaku peperangan Sayyidina Ali dengan Muawiyah tu pun dipesan. Dia kata, aku lebih rela naik atas bukit, cari gating-gating kayu dan duduk mati di atas bukit, berbanding aku membunuh di antara satu sama lain ataupun aku menyembelahi antara Sayyidina Ali ataupun Muawiyah. Aku tak ambuh begitu. Itu pesanan itu Imran ibn Husain. Jadi Imran ibn Husain ni antara ini menyatakan dia selalu seorang sahabat ni yang antara sahabat yang kuat menangis disebabkan dia lihat kebesaran Allah, dan salah satu lagi dia menangis disebabkan kalulah dia tertinggal sesuatu ibadah, dia dapat tinggal sesuatu ibadah, dia akan menangis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menyatakan bahawasanya bila dia mendengar seorang sahabat mari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah, kami ada kehidupan kami sendiri, tetapi perasaan kami untuk cintai Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Maka Rasulullah SAW kata, itulah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala telah maq'adan fil jannah. Allah Taala sudah letakkan makam-makam di syurga Allah Subhanahu wa taala orang jinak ada sifat begitu. Jadi Ibrahim bin Husain ini dia dengar begitu, dia selalu buat ibadah kepada Allah, dia menangis, dia tengok keagungan Allah, kebesaran Allah, dan dia selalu berpesan dia selalu berpesan, jangan kita berputus asa daripada Allah, daripada sesuatu ibadah. Kita kadang-kadang ada seorang hamba Allah tu, dia kata, Allah menyesal saya ustaz, menyesal ayah saya dulu mengajar atau sekolah Haji Abah tu Tok Jiring tu sekolah lama, panggil sekolah harap lama lah situ. Bila begitu saya lari tu, ni baru menyesal, Allah saya menyesal sungguh. Maknanya kita tengok kawan-kawan ada hak jadi qadi, ada hak jadi mufti dan sebagainya, dan ni Allah rasa menyesal sungguh, dia kata. Maka sebab itulah pesan pada dia, jangan, itu hak perkara dah berlaku, dah lepas. Kerana Allah Subhanahu wa taala iaitu melalui para Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan hak lepas-lepas
Kita tak dapat buat sesuatu ibadah ataupun kita tak dapat menjadi sesuatu hak yang kita nak, hak yang kita idam tu hak lepas tentang ibadah ni, tentang kebaikan ni, kebaikan orang panggil pahala-pahala besar ni. Jangan. Yang penting kita sekarang ni hak khazlan yang Allah tidak beri kekuatan pada kita nak mengerjakan ibadah, maka biarkanlah. Yang penting kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala ni beri taufik semua pada kita. Dan taufik itu jangan sesekali kita kotorkan taufik itu dengan sifat-sifat mazmumah. Jangan. Itu yang disebut oleh para ulama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan terkadang melihat di dalam tidur oleh seseorang bagi seorang akan sebagai lihat yang soleh itu, iaitu Isra' daripada Allah, seperti katanya, aku lihat akan dikau dalam tidurku seolah-olah engkau itu daripada isi syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara lagi kita tak boleh iaitu hak ni berkaitan atah ni pada kata ketahui mula bahawasanya, iaitu jangan kita ni wahai anak Adam, kita ni bila kita melihat, kita berkata pada orang, oh saya malam saya mimpi awak ni salah satu ahli syurga, isi syurga awak ni. Jangan kita mimpi dia tu dalam syurga, betul. Tapi takut masuk dalam Isra' tu, tipu daya Allah, menyebabkan kita kabar pada dia begitu, menyebabkan dia malah buat ibadah pada Allah. Dia kata aku ahli syurga dah ni. Tu orang baik tu mimpi saya salah satu isi ahli syurga ni. Tak boleh. Walaupun dia mimpi ataupun dia mimpi orang hak dia kasih, contohnya kita mimpi orang sahabat kita, yang mana sahabat kita tu dia mati isteri, dia mati anak, kita pun kata, ataupun dia mati orang dia kasih lah, kita kata, jangan bimbang, saya sedih mimpi ni isteri awak, mak awak tu duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ataupun satu lagi, jangan kita kata saya mimpi awak ni hak masih hidup, apa amalan awak? Saya mimpi awak ni salah satu isi ahli syurga. Tak boleh kata begitu. Maksudnya adakah salah? Tak salah. Takut masuk Isra' tu. Tak salah kita mimpi sungguh sahabat kita ni memang rajin ibadah sungguh. Kita mimpi, kita kata contoh dia nama Samad. Kita Samad, saya mimpi awak ni ahli syurga, saya mimpi awak ni. Tak salah kita bagi tahu begitu, sebab berkaitan dengan hadis Nabi SAW ceritakan, bila kamu mimpi sesuatu yang baik, fa abshiru, maka kamu sebar, kabarlah kau orang, tak apa. Bila kamu mimpi yang buruk, ya dah saya cerita, wasta'iz billah, hendaklah kamu minta berlindung dengan Allah. Itu dia ajar Rasulullah. Tak salah, tetapi bimbang takut orang tu masuk Isra' ataupun kita sendiri. Kita tengok dia ataupun dia buat amalan hak tak betul, saya mimpi dia ahli syurga. Tu tak boleh, bahaya. Tu melainkan mimpi Nabi tu lainlah. Dia mimpi Nabi tu itu ada syaitan, tidak boleh menyerupai sekali-sekali, sesekali akan Nabi Rasulullah SAW ni, tak boleh. Jadi bukan salah, tetapi takut masuk Isra' menyebabkan orang hak kita khabar pada dia ni, menyebabkan dia kata itu Allah, awak mimpi saya ahli syurga. Allah, setahu saya semayang berjemaah, mana saya, tapi awak mimpi. Kalau gitu dah semayang jemaah lah, jangan sekali pun tak apa. Awak tu duk mimpi saya ahli syurga, awak tu semayang berjemaah. Saya tak pernah mimpi sekali awak ni. Tu dia kabur ke orang tu, menyebabkan orang tu bertambah malah semayang berjemaah, malah hak ni pula. Sebab dia kata tu kawan tu, orang baik tu duk mimpi saya ni. Dia kabur pula balik rumah. Dia kata ni orang duk mimpi saya ni ahli syurga. Tak boleh. Tu dia antara sebut oleh para ulama, tak boleh. Tu cuma ada pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan, adapun kalau kita mimpi orang yang sudah mati,
nampak dia comel, wajah dia duduk dalam syurga, nikmat taman syurga molek. Itu alhamdulillah. Katakanlah baik, insya-Allah mudah-mudahan dia duduk tempat sungguh. Sebab ada suatu hari Nabi sallallahu, para sahabat dia mimpi seorang sahabat yang lain duduk dalam taman-taman syurga, si ajak lagi dia, marilah. Tu ada pun pandangan itu, Imam Nawawi kata tidak masalah. Itu yang diperbahaskan oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Bermula asal Isra itu lupa ia akan Allah Ta'ala dan kaya ia dengan yang lain daripadanya, ya Allah, dan bergantung ia seseorang tu ataupun barang siapa tu dengan barang yang lain daripadanya, ya Allah, dan berpaling daripada Allah kepada lainnya, dan tiada atas sebenar-benar makrifat itu orang yang terpedaya ia dengan banyak ilmu dan banyak murid dan banyak ibadah, kerana iblis itu adalah ia ajar di dalam langit akan segala malaikat serta mengerjakan ibadah serta malaikat 40,000 tahun. Kemudian pada akhir pekerjaannya menilik ia kepada dirinya dan kepada ibadahnya. Qal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Bermula asal Isra itu melupa ia akan Allah Ta'ala. Itu jadi asal jadi Isra pada seseorang itu, asal dia jadi lupa pada Allah. Itu asalnya kata para ulama yang nakal daripada hadis Nabi sallallahu. Bermula asal jadi Isra tu tipu daya Allah, yang mana Allah beri nikmat dia tu, dia semakin lalai pada Allah, semakin jadi jahat-jahat ni. Maka disebabkan dia lupa akan pemberian nikmat Allah. Hakikatnya Allah yang beri tu nikmat dia tu. Dia duk nampak dia yang berkuasa seperti Firaun, menyebabkan dia tambah dia tambah buat ibadah pada Allah. Dan kaya ia dengan yang lain daripadanya. Dan satu, dia lupa akan Allah dan kaya ia, hati dia ni kaya pada yang lain. Dia lebih berhajat kepada yang lain, berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita disuruh iaitu walaupun kita banyak nikmat, kaya dan sebagainya, senang dan sebagainya, sihat dan sebagainya, banyak ilmu dan sebagainya, banyak ibadah sebagainya, maka hendaklah kita kayakan hati kita dengan Allah. Zuhud maknanya hati kita tu bergantung pada Allah, tak bergantung kepada makhluk ni. Walaupun kita duduk bersama makhluk, tapi hakikatnya kita bergantung pada Allah. Ibarat kita kunci dah rumah kita, kita tawakal dah tu, tapi hakikatnya kita lebih bergantung pada Allah. Itu orang panggil zuhud. Bukan kata saya memang kunci betul dah, memang tak boleh masuk dah, memang orang nak masuk tak boleh dah, saya kunci kemah dah. Bergantung kepada kunci tak boleh. Maknanya zuhud ini kita bergantung pada Allah, dan bergantung ia dengan barang yang lain daripadanya, ya Allah. Tak boleh. Bermula asal Isra ni dia bergantung pada barang lain daripada Allah. Dia kata sebab projek saya lah, sebab saya usaha gigih ni, saya ada usaha gigih ni, saya pandai atur, saya pandai bisnes begini. Tu jadi saya senang sekarang ni. Dia dah nampak hakikatnya Allah yang membukakan akal dia, Allah yang beri kekuatan pada dia. Dia dah nampak begitu. Menyebabkan dia dah nampak usaha dia, ikhtiar dia, menyebabkan pemberian Allah, nikmat Allah dah putus-putus pada dia ni. Dia nampak diri dia, dia usaha dia ni, dia gunakan sebab dia bijak, sebab dia belajar tinggi, dia ni. Dia nampak begitu. Hak tu jadi aset serak punah, menyebabkan dia tak boleh nak balik pada Allah. Dia tak boleh balik. Sebab apa? Allah sekat. Allah hijab dia dengan kepandaian dia tu, dengan idea akal dia tu. Allah hijab situ. Dia nak
dia memang dia pun tak boleh balik sebab dia nampak hakikatnya hak ni usaha dia. Dia tak nampak. Sebab dia bergantung kepada yang lain daripada Allah. Hak ni punah, na'udzubillah min zalik. Dan berpaling daripada Allah kepada yang lain. Dia berpalinglah. Hati dia ni tak nampak Allah. Hak duk beri nikmat ni dia tak nampak. Dia duk nampak usaha dia, menyebabkan dia buat ibadah pun tak apa. Dia buat maksiat pada Allah pun tak apa. Dia buat maksiat pada Allah, dia kata tak apa maksiat. Tu orang tu hak rajin buat ibadah pada Allah tu. Sakit situlah tu dia tu. Saya ni kadang-kadang buat ibadah, kadang-kadang tak buat ibadah, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Tengok saya sihat tau. Saya sihat ni. Dia hati dia tu berpaling kepada yang lain daripada Allah. Itu asal istidrak tu jadi punah tu. Menyebabkan dia gunalah nikmat itu ke arah yang tidak diridai oleh Allah. Dia berbangga dan tiada atas sebenar-benar makrifat. Ini dan ni atas pada manusia lagi ni. Dan tiada atas sebenar-benar makrifat itu orang yang terpedaya ia dengan banyak ilmu dan banyak murid dan banyak ibadah. Dan tiada atas sebenar-benar makrifat tidak berlaku hak benar-benar makrifat, iaitu makrifat betul kena disungguh ni kepada Allah ni orang yang terpedaya dengan banyak ilmu. Orang tu orang bukan makrifat. Walaupun dia kata saya makrifat, saya kenal Allah ini makrifat, walaupun dia ngapa usuluddin mahal sifat 20 ke tauhid hululiyah uluhiyah ke, dia tak kira dia mengaji lama ke apa, tak kira. Kalau dia terpedaya dengan banyak ilmu, dia berasa dia ni banyak ilmu, orang lain kurang ilmu, orang lain lekeh je ilmu, orang lain tak boleh sama darjat dengan dia. Dia tak boleh gua orang tak boleh sebab dia ni banyak ilmu. Ataupun capun tak boleh sebab banyak ilmu, duk nampak ilmu dia ni. Maka punah. Dan banyak murid, dia duk soho, dia banyak murid. Orang lain tak ada murid, dia ni soho, banyak pengikut ni. Tak boleh. Biarlah banyak pengikut ke, tak ada murid ke dan sebagainya. Biar itu hak pemberian Allah. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya jikalau dalam hadis Nabi SAW, seorang sahabat mari bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sahabat tu saya lupa dah, itu dia mengadu, dia pergi suatu kawasan, dia menuntut dia mengajar, menyebar ilmu yang diajar Rasulullah tentang hadis Nabi SAW. Lalu dia kata, ya Rasulullah, kami ni ya Rasulullah, kami Allah rasa malah dah rasa, ya Rasulullah. Rasulullah kata, baligh anni walau ayah, sampailah daripada aku walaupun satu ayat. Dia lemah, dia kata lemah, Rasulullah, saya pergi surau tu 2-3 orang je. Tu bukan surau tu, saya sambahlah. Maksudnya dia pergi sesuatu khairah tu, tempat daerah tu, qaryah tu, kampung tu, dia kata 2-3 orang, saya mari dengar kadang-kadang Rasulullah begini. Rasulullah kata apa? Rasulullah tidak melemahkan dia. Rasulullah kata balighu anni walau ayat, sampailah daripada aku ni walaupun satu ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya Rasulullah nak ajar pada dia, jangan kamu berpegang kepada banyak murid ataupun sedikit murid, kerana hakikatnya di sana sudah beribu-ribu, iaitu golongan malaikat, jika kamu mengajar itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hadis Nabi SAW yang lain. Dan banyak ibadah, dan tidak atas berlaku sebenar makrifat ni. Tak boleh nak kata seseorang itu makrifat kepada Allah, kata kenal Allah, kalau dia berpegang kepada banyak ibadah, situ sekat selalu. Sekat lalu situ, hijab, jadi hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dia makrifat pada Allah, dia kenal Allah, tetapi dia terpedaya dengan banyak ibadah. Dia duduk suruh dia banyak ibadah. Dia banyak dari dulu lagi buat ibadah begini. Tu tak boleh. Tu sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadi saksi. Bahkan kata-kata hikmah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jikalau kamu benar-benar berbuat ibadah betul-betul kerana Allah, daripada syabab ilal kabir, hatta ilal kabir, daripada muda sampai ke tua, kamu banyak buat ibadah, kamu jangan bimbang.
innallaha azza wa jalla yashhuru akan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Taala ni akan menzahirkan, Allah Taala akan beritahu melalui orang-orang ni, kata dia ni dari dulu lagi ni, bagus dia ni, dari dulu lagi, tu rajin buat ibadah, mari surah semua dari dulu lagi. Tu orang mana orang kenal dia, mana dari dulu lagi wajib ibadah, buat begini, mana orang kenal. Maknanya Allah Taala akan hantar, disebabkan dia ikhlas pada Allah buat ibadah ni, bukan kerana dia nak suruh dia banyak ibadah, maka hak begini Allah Taala akan zahir juga. Berbeza dengan orang yang suruh dengan banyak ibadah begini-begini, Allah Taala wada', Allah Taala akan rendah. Allah Ta'ala akan rendah jenis orang begini makam dia, sebab makam dia menjadi haba' mansura. Ibadah dia tu sudah menjadi haba' mansura kerana dia berbangga. Sebab apa? Tak boleh terpedaya dengan banyak ilmu, tak boleh terpedaya dengan banyak murid, tak boleh terpedaya dengan banyak ibadah. Sebab apa? Kerana illat ni, orang panggil dalam bahasa Arab panggil illat, yang ni kerana iblis itu adalah ia mengajar di dalam langit akan segala malaikat serta mengerjakan ibadah serta malaikat 40,000 tahun. Kemudian pada akhir pekerjaannya menilik ia kepada dirinya dan kepada ibadahnya. Yakni nombor 1 tu musannif kita tulis tepi, kata musannif, dan meninggal ia akan suatu suruh, iaitu disuruh oleh Allah Ta'ala akan sujud kepada Nabi Adam, maka enggan ia, berkata aku lebih baik daripadanya Adam. Itu hak musannif tulis tepi tu, tepi kitab tu. Jadi sebab apa kita tak boleh nak bangga dengan banyak ilmu, banyak murid, banyak ibadah pada Allah ni? Sebab apa? Kerana iblis ni, ataupun orang panggil setan ni, iblis asalnya iblis lah, sebab tu kitab ni sebut iblis. Hak syaitan ni hak kediam. Nama syaitan ni sebab mari perkataan syaitana kita telah sebut dah sebelum ni. Iblis ni sebab jahat sangat orang panggil setan. Maka begitulah manusia kalau jahat sangat, tolak hukum Allah, memperdaya, mempermainkan Islam dan sebagainya, boleh panggil setan. Sebab apa? Sebab kejahatan kupu pada orang tu boleh panggil setan, kata ulama. Tu tapi dia marah lah orang panggil setan, sebab dia ingat kita panggil dia setan tu macam setan hok iblis tu. Tu marah sangat tu. Sebenarnya setan ataupun syaitan, perkataan syaitan tu, mari perkataan syaitan ni ialah kerana kejahatan kupu belaka situ. Tapi orang hok kita panggil setan pada dia, ia tak faham begitu. Dia faham kita panggil setan pada dia, ingat iblis tu lah, iblis hok tanduk ada ekor tu, dia ingat hok begitu. Awak tu marah sangat pada kita. Sebenarnya setan-setan ni, mari perkataan syaitan ni, iaitu segala kejahatan kupu pada orang tu, kupu agama, mempermain Islam, mempermain ibadah, hukum Allah, macam-macam lah. Jadi boleh letak setan, tu setan manusia, itu disebut oleh para ulama. Jadi iblis ni, sebab apa kita tak boleh bangga dengan banyak ilmu, banyak murid, banyak ibadah ni? Kerana iblis ni dia mengajar ni atas langit ni. Masa dulu, zaman dulu dia mengajar di atas langit ni 40,000 tahun lama tu. Sebelum anak Adam wujud ni, iblis duduk mengajar dah ni. Sebelum makhluk ni manusia ada, manusia duduk di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala cipta ni, setan tu, iaitu iblis ni, dia duduk mengajar dah 40,000 tahun lama dia ni. Tengok dia mengajar tu. Tu bahkan anak murid dia ramai 40,000 tahun. Bahkan dalam kitab lain, hak dia mengajar pula malaikat hak muqarrabin. Malaikat hak muqarrabin ni malaikat hak dekat-dekat dengan Allah. Itu malaikat muqarrabin orang panggil. Malaikat muqarrabin hak dekat-dekat dengan Allah ni. Lama tu dia buat ibadah pada Allah, dia sujud pada Allah, dia sembah pada Allah lama. Tetapi kesudahan iblis akhir sekali dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kemudian pada akhir pekerjaannya menilik ia pada dirinya punah. Jadi punah. Na'udzubillah min zalik. Jadi punah. Disebabkan dia tu syaitan, iblis ni, dia tilik pada diri dia. Dia duk nampak dia banyak ilmu, banyak murid, lebih mulia,
maka dia tidak pada dia. Bila Allah nak cipta dekat Nabi Adam, maka Allah tanya pada dia. Allah tanya pada malaikat mula-mula. Malaikat kata, ya Tuhan, adakah manusia ni akan membuat tumpahan darah di atas muka bumi ni, akan berlaku pertumpahan darah? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku lebih mengetahui, walaupun ada pertumpahan darah, tapi hak soleh-soleh, hak juruh, hak buat ibadah hamba Allah, wali Allah ramai lagi, bahkan lebih hebat daripada malaikat ramai lagi. Jadi mati sekali malaikat aku, dia sujud, perintah Allah suruh sujud, dia pun sujud akan Nabi Adam AS. Tapi iblis, oleh kerana dia ni tok guru kepada para malaikat ni, tok guru, lepas tu dia banyak ilmu pula, takkan dia nak rendah diri. Malaikat apalah, dia kata malaikat tu murid aku, dia kata aku ni hebat, ni aku dijadikan api. Dia pun tak mau sujud kepada Nabi Adam. Kesudahan dia, Allah Ta'ala tu laknat dia. Bila Allah laknat dia, lawan lagi Allah, dia kata la'aghwiyannakum, sesungguhnya aku akan sesat ni keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tu lalu Allah menyatakan, dan Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis Nabi SAW, seperti mana dalam hadis kursi, sesungguhnya kamu sesekali tidak boleh menyesat hamba-hambaku yang mukhlisin, hamba aku yang ikhlas. Adapun hamba-hambaku yang lain, mu nak sesat-sesatlah, tapi hamba aku yang ikhlas sesekali mu tak boleh. Sebab tu makam ikhlas ni makam tinggi sekali, barang mahal, barang payah. Sebab itulah kita kena minta rahmat dengan Allah. Ya Allah, jadikan aku ni ikhlas buat sesuatu ibadah. Aku ni hamba Allah, buat ibadah, tak kira ibadah sunat ke apa ke, dalam rumah tangga ke apa, tak kira lah dalam masyarakat apa ke, pergaulan, biar kita jadi orang mukhlisin, tak kira di mana saja, supaya bila seorang tu jadi orang mukhlisin, jadi benteng selalu, tak boleh syaitan nak tembus tak boleh. Sebab Allah berjanji dia, kalau dia langgar juga, dia akan punah. Tapi akhir sekali disebutlah kita kashful ghabiyah, setelah manusia mati, belaka mati ni, ketika malaikat mati kediang sekali, diriwayatkan malaikat mati sekalian kali, malaikat akan ambil nyawa dia sendiri, malaikat Israel. Ketika malaikat nak ambil nyawa iblis, maka pokok iblis pakat cari nak kubur Nabi Adam, nak sujud dah. Ketika tu tak jadi apa dah, nyawa sampai di halkum, tak jadi apa dah. Itu dia ada dicerita dalam kitab Kashful Ghabiyah, ataupun Daikul Akbar. Daikul Akbar, cerita menarik-menarik dalam kitab Daikul Akbar, kitab Jawi nipis saja, Daikul Akbar ataupun Kashful Ghabiyah. Kashful Ghabiyah ni tebal sikit, Jawi juga. Hak Arab pun ada, hak Jawi pun ada. Dia cerita tentang sayap malaikat Jibril panjang mana, dia cerita bidadari ni bentuk dia macam mana, dia cerita pula pohon dalam syurga rendang, tu sayap Jibril, tu malaikat hak tiup sangkala tu, Israfil tu, tu lebih besar sayapnya. Kalau dia buka saja, semua gelap muka bumi ni. Baru dia cerita pula dalam kitab tu bagaimana bidadari, iaitu bidadari, sehelai rambut dia kalau jatuh di atas muka bumi ini, semua air cor ke, tong sapoh ke apa ke, jadi wangi belaka. Itu ada dinakal oleh para ulama dalam kitab itu. Orang yang tidak mengaji kitab tu, dia kata, tak ni, tak boleh ni, dia tidak pernah mengaji. Tu. Jadi hak ulama buat ni, ulama kaji dah, ulama ambil dah daripada hak Nabi cerita satu persatu. Jadi iblis begitulah, cerita dia akhir sekali nak sujud Nabi Adam, tak boleh dah. Sebab itulah bila kira seseorang itu mengerjakan banyak ibadah, banyak murid, banyak ilmu, banyak apa lagi, bila dia nampak diri dia ni, Allah Ta'ala beri peluang lagi, dia boleh nak balik lagi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia rasa, banyak ilmu, aku banyak ilmu, aku banyak ibadah, aku rajin ibadah, aku banyak semayang witir, semayang tahajud, semayang duha, aku rajin ni, dia boleh, Allah Ta'ala beri peluang lagi. Allah Ta'ala beri peluang lagi. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala beri peluang lagi, dikatakan umat marhumah, umat yang dikasih. Allah Ta'ala kata, marilah, baliklah. Sebab itulah Al-Imam
iaitu Al-Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah, Al-Imam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menyatakan, bahkan Al-Imam At-Tabarani pun dalam tafsirnya pun ada sebut, Sya'rawi pun ada perbahasan dia. Dia kata iaitu batulah bila mari bulan Ramadan Allah menggunakan perkataan ya ayyuhallazina amanu kutiba, ya ayyuhallazina amanu, maknanya hak kuat ibadah dah, tambah lagi ibadah. Hak jauh dengan Allah, hadap bertengah tu, mari dekat. Hak maha panggil hak jauh, hak yang buat pekerjaan syirik, pekerjaan jahat ni, cepat mari balik pada Allah ni. Bulan mulia ni, bulan mulia. Itu yang dibahaskan oleh ulama. Amanu kutiba, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ai furida, difardukan. Amanu sebelum sebab tu dia takdirkan furida, difardukan. Jadi bina majhul, sebelum bina majhul tu ada amanu di situ. Amanu tu Allah Taala panggil lah ke hak rajin buat ibadah, bertambah lagi, meningkat lagi bulan Ramadan ni. Hak jauh lagi ni, mari. Marilah bulan pengampunan ni, bulan pengampunan. Itu yang diperbahaskan oleh para ulama berkaitan dengan kelebihan. Dan meninggal ia akan suatu suruhan daripada Allah, maka jadilah ia syaitan ni daripada orang yang dilaknat dan orang yang ditolak daripada pintunya selama-lamanya. Allah Ta'ala laknatlah dia ni, syaitan, iblis ni, dan dia ditolak selama-lamanya, jadi hina. Bahkan Allah menyatakan Al-Quran, menegah inna syaitana lakum aduwwum fattakhizuhu aduwwa, iaitu sesungguhnya syaitan itu, iblis itu musuh kamu, fattakhizuhu aduwwa, maka hendaklah kamu ambil syaitan ni, iblis ni, marah sungguh Allah ni. Allah Ta'ala kata mu ambil dia sebagai musuh sungguhlah, kesawak kawang lah, buat musuh sungguh. Itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Quran tu. Hei anak Adam, takut olehmu akan dirimu bahawa terpedaya engkau dengan sebab ramai segala waktumu dan banyak ibadah kamu dan aning kekuasaanmu daripada yang ditegakkan bahawasanya syekh. Jadi ni, hei anak Adam, takutkan olehmu. Kita berhenti sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita daripada perkara-perkara yang barang yang tidak diridai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi taufik kepada kita, dan taufik itu kita minta perlindungan Allah, tidak jadikan taufik itu taufik yang dikeji, yang disebabkan sifat-sifat yang mazmumah yang ada di dalam taufik itu. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh ulama dalam kita ini menjadi iktibar dan pengajaran kita semua. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fina'ika mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa waj'alna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.